أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala direzekikan lagi untuk kita bersama pada pagi yang berbahagia ini di dalam usaha mendengar bacaan kitab Bahrul Mazi secara sardan tanpa ada sebarang huraian yang panjang. Moga-moga Allah merezekikan kita untuk dalam tempoh setahun ini direzekikan untuk dapat mendengar keseluruhan isi kandung kitab Bahrul Mazi yang berjumlah 22 juzuk. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan mempermudahkan usaha tersebut dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai kesinambungan pahala buat pengarang Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita akan masuk pada hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام الشيخ محمد إدريس ابن عبد الرؤوف المربوي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء بحر الماز وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى بسنده إلى الإمام الترمذي ومنه إلى سيدنا أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حسن صحيح. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdanya, apabila jaga seorang daripada kamu daripada malam, maka jangan memasukkan tangannya di dalam bejana hingga menuang ia atasnya 2 kali atau 3, maka bahawasanya tiada tahu ia di mana bermalam tangannya. Babu idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. 128. Bab apabila jaga seorang daripada kamu daripada tidurnya, maka jangan membenam, iaitu menyelam ia akan tangannya di dalam bekas air hingga membasuh ia akan dia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah masalah menyelamkan tangan ke dalam air kemudian daripada bangun dari tidur itu telah didatangkan oleh Tirmizi hadisnya. Maka dengarlah dahulu, demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: "Idza stayqaza ahadukum minal lail fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufrigha 'alayha marratayn aw thalatha fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdanya, apabila jaga seorang daripada kamu daripada tidur malam atau siang. Kalau tuan-tuan perasan, Syekh Idris mendatangkan huraian terus. Dalam hadis tersebut, idza staiqaza ahadukum minal lail, ketika diterjemahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi, beliau menyatakan apabila jaga seorang daripada kamu daripada tidur malam atau siang. Dalam keadaan kalimah atau siang itu bukan sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah manhaj beliau dalam menterjemah hadis. Pada bahagian huraian, beliau akan menterjemah dengan mendatangkan terus huraian bagi hadis tersebut. Apabila jaga seorang daripada kamu daripada tidur malam atau siang, tidur malam atau tidur siang,
maka jangan masukkan tangannya. Baca molek tu jangan masakkan. Memang ejaan orang dulu begitu, sama ada mi alif sin qaf masuk atau mi alif sin waqaf. Jangan dimasak pula tu Maka jangan masakkan saya pun dah tersilap. Maka jangan masukkan tangannya di dalam air hingga menuang ia ke atasnya 2 atau 3 kali air. Maka bahawasanya tiada tahu ia di mana bermalam tangannya. Jadi hadis ini melarang kita memasukkan tangan terus ke dalam bekas simpanan air seperti tempayan dan sebagainya apabila kita bangun daripada tidur. Bila bangun daripada tidur, jangan terus masukkan tangan kita ke dalam bekas air tersebut, melainkan kita ceduk dulu dan basuh di luar. Maksudnya kita buka paip contoh, kita basuh tangan, barulah kita nak ceduk air dalam tempayan. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab dan Jabir dan Aisyah radhiyallahu taala anhu. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. 129, menyelamkan tangan tidur ke dalam air dan hukumnya. Selalunya Syekh Idris Al-Marbawi beliau akan datangkan masalah tapi dalam ini agak kelainan sikit. Dia datangkan nombor tanpa didatangkan kalimah masalah. Ini agak kelainan sikit lah. Sebab kalau sebelum ni kalau kita perasan, pada setiap nombor tu kalau awal-awal dia akan sebut bab. Kalau selepas itu dia akan sebut masalah. Tapi kali ini Syekh Idris tak datang pula kalimah masalah. Tapi yang dimaksudkan oleh beliau adalah masalah yang ke-129. 129, menyelamkan tangan tidur ke dalam air dan hukumnya. Tangan tidur yang dimaksudkan sini adalah tangan yang menyelamkan tangan selepas kita bangun daripada tidur. Disebut tangan tidur. Menyelamkan tangan tidur ke dalam air dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Imam Syafi'i, dan aku suka tiap-tiap orang yang jaga daripada tidurnya, sama ada tidur tengah hari atau lainnya, bahawa jangan memasuk ia akan tangannya di dalam air membuat mengambil air sembahyang hingga membasuh ia di luar berjananya lebih dahulu. Maka jika masuk ia akan yang demikian itu tangan sebelum basuhnya, tiadalah suka aku baginya yang demikian itu. Tetapi tiadalah pula binasa air kerana itu apabila tiada ada atas tangannya najis. Jadi ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini menunjukkan makruh dimasukkan tangan terus ke dalam air selepas orang itu bangun daripada tidur. Melainkan kalau dia pasti tangan dia ada najis, dimasukkan, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram. Sebab dengan dia memasukkan tangan yang bernajis ke dalam air, dia telah mengotorkan tangannya yang berbaki. Dia panggil at-tadammuh bin najasah. Tapi kalau dia tak pasti masa tidur tadi macam mana, adakah dia pegang najis ataupun tidak, maka kalau dia celupkan tangan dia ke dalam air tadi tidaklah menjadi mutanajis. Sebab tak pasti. Dan mungkin kita terfikir, kita tengah tidur, apa yang bernajisnya? Mungkin pada zaman kita tidak berapa zahir, tapi pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat zahir. Kerana para sahabat kebanyakannya beristinja menggunakan batu dan tidak menggunakan air kerana sikitnya air di kawasan Al-Madinah satu ketika dahulu. Jadi bila mereka beristinja menggunakan batu, dan kita telah belajar dalam perbahasan fiqh, istinja dengan batu itu adalah rukhsah. Dia tidak menghilangkan najis keseluruhannya. Dia hanya menghilangkan zat najis, tetapi dia masih lagi mengekalkan kawasan tersebut bernajis. Maknanya kubur atau dubur yang diistinja menggunakan batu, hakikatnya masih lagi kawasan itu mutanajis. Tetapi diberikan kelonggaran oleh syarak, dengan kita raup dengan batu tadi, bolehlah sembahyang, bolehlah dan sebagainya. Jadi apabila begitu, kalau mereka tidur pada musim panas, kawasan kemaluan itu akan basah sebab panas. Bila basah, berpeluh. Bila peluh campur dengan kawasan yang bernajis, maka peluh menjadi bernajis. Kalau kena pada pakaian yang sedang digunakan untuk tidur, itu dimaafkan. Tetapi kalau selup tangan, pegang kawasan tersebut dalam keadaan tak ada hajat, maka tangan menjadi bernajis. Bila celup pula ke air yang kurang daripada 2 kulah, bernajislah air tersebut. Ini yang menyebabkan
dibincangkan oleh para ulama satu ketika dahulu. Dan hari ini pun contoh macam kita yang beristinja menggunakan air pada hari ini kebanyakannya, walaupun kita tidur tu dalam keadaan kita taklah style kencing malam dan sebagainya, namun tidak mustahil juga contoh kita keluar air mazi sewaktu tidur dan sebagainya, lalu tangan kita pun menyentuh air mazi dan akhirnya air mazi kering, air mazi najis, tapi benda tu tak pasti. Maka dengan dasar itulah dielakkan terus tangan daripada mencelup bejana air, melainkan dibasuh terlebih dahulu. Dan kata Ahmad bin Hanbal, apabila jaga seseorang daripada tidur malam dan memasuk ia akan tangannya ke dalam air yang hendak diperbuat mengambil air sembahyang sebelum daripada basuhnya di luar, maka sukalah aku bahawa dironggahkan air tersebut. Ronggah, masuk kalimah ronggah di sini adalah dibuang air tersebut. Cuma kalau buka dalam kamus Dewan, ronggah itu maksud dia mencarut. Jadi kalimah ronggah yang dimasukkan oleh Syekh Idris adalah bermaksud dibuang air tersebut. Dituangkan air tersebut. Maksudnya air yang kurang daripada 2 kulah, kalau orang tidur tengah malam, lepas tu bangun, dia terus celup tangan dia tadi, Imam Ahmad lebih suka kalau air itu dibuang terus. Sebab berkemungkinan air tadi sudah menjadi mutanajis. Dan kata Ishaq bin Rahuyah, apabila jaga seseorang daripada tidurnya dengan malam dan siang, maka jangan memasuk ia akan tangannya di dalam air yang hendak diperbuatnya mengambil air sembahyang hingga membasuh ia akan dia. Intaha. Dan kata Imam Nawawi, adalah hadis di dalam masalah 128 itu ialah menegahkan menyelam akan tangan tidur di dalam bejana sebelum membasuhnya. Maka inilah yang diijma' atasnya. Maknanya memang ijma' para ulama' bahawa perbuatan ini adalah ditegah. Cuma selepas mereka sepakat bahawa perbuatan ini ditegah, mereka berbeza pula dari sudut hukum kalau seseorang memasukkan juga tangannya ke dalam bejana air dalam keadaan dia baru saja bangun daripada tidur sebelum tangannya dibasuh di luar bejana. Maka inilah yang diijma' atasnya. Tetapi jumhur daripada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin atas bahawasanya tegah itu ialah tegah makruh. Kalau orang buat juga, dia telah melakukan perbuatan makruh di sisi jumhur para ulama, bukannya haram. Maka jika menyalahi seseorang akan larangan ini dan menyelamkan tangannya, tiadalah binasa air itu dan tiada berdosa orang yang menyelamkan tangannya. Air tak binasa maksudnya masih lagi sebagai air mutlak. Dalam masa yang sama, orang tadi tidaklah dianggap melakukan perbuatan yang berdosa. Dan dihikayatkan oleh ashab kita daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahawasanya jadi najis air itu jika adalah seorang yang menyelamkan tangannya itu bangun daripada tidur malam. Dan menghikayat mereka itu akan dia pula daripada Ishaq bin Rahawai dan Muhammad bin Jarir At-Tabari. Sahabat-sahabat di belakang kalau gelap boleh pasang lampu. Dia punya switch di tepi tu. Nampak tak switch tu? Hentam je lah, tekan je lah, insyaAllah adalah tu lampunya. Iftah ya sim-sim. Allah iftah alaih. Baik, jadi ada para ulama yang mengatakan kalau seseorang itu bangun daripada tidur malam, dia celup tangan, perbuatan tadi adalah haram. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dan juga Ishaq bin Rahuyah dan sebagainya. Dan ialah qaul yang dhaif sangat-sangat. Ucapan pandangan yang mengatakan bahawa menyelamkan tangan ke dalam air selepas seseorang itu baru bangun daripada tidur malam, yang mengatakan perbuatan ini adalah haram, pandangan ini adalah dhaif sangat-sangat, katanya Syekh Idris Al-Mrawi. Dan ialah qaul yang dhaif sangat-sangat, kerana bahawasanya asal pada air dan tangan itu suci. Sebelum dia tidur, tangan dia suci. Air itu sebelum dicelupkan juga suci. Maka tiada najis ia dengan sebab syak. Nak jadikan air itu bernajis, mesti dengan yakin. Sebab tu kalau syak-syak ni, dia tidak akan menyebabkan satu benda tu bernajis. Air di jalan contoh, najis ke tidak, najis ke tidak, tak najis. Sebab asal-asal air itu bukan diciptakan dalam keadaan bernajis.
Najis yang datang kena air, maknanya dia baru datang. Pada asal sebelum air tak ada najis. Jadi seseorang itu tidak boleh menghukum satu perkara itu najis melainkan dengan keyakinan. Yakin ni bukan buat-buat yakin, sebab orang Melayu kita yakin Syekh, yakin. Awak yakin je? Itu bukan yakin, itu zon. Yakin yang dimaksudkan oleh para fuqaha memang pasti 100%, tanpa ada sebarang keraguan. Maka tiada najis ia dengan sebab syak, dan bermula kaedah-kaedah syarak terang dan nyata atas itu, atas ini. Dan tiada boleh sekali-kali dikatakan tangan itu najis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya berpandangan bahawa berlaku beberapa kalimah yang jatuh. Sebab kalau kita rujuk kalam Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ucapan asal bahasa Arabnya berbunyi, wala yumkinu an yuqal al-zahiru fil yadi an-najasatu. Saya baca sekali lagi ya. Wala yumkinu an yuqal al-zahiru fil yadi an-najasatu. Maknanya kalau segi terjemahannya yang kena dengan teks asal bahasa Arab berdasarkan gaya Syekh Idris Al-Marwawi, dan tiada boleh sekali-kali dikatakan yang zahir pada tangan itu najis. Tapi dalam teks yang ada pada kita, dan tiada boleh sekali-kali dikatakan tangan itu najis. Jadi setelah kita murajaah antara ucapan Syekh Idris dengan teks asal Al-Imam An-Nawawi, kerana Syekh Idris menterjemahkan kalam Al-Imam An-Nawawi. Jadi saya merasakan ada 3 kalimah yang jatuh, iaitu yang zahir pada, az-zahiru fi al-yadin najasatu. Jadi saya cadangkan tambah yang kalimah yang zahir pada. Jadi ayat penuhnya akan berbunyi, dan tiada boleh sekali-kali dikatakan yang zahir pada tangan najis. Yang zahir pada tangan itu najis. Dia tambah kalimah yang zahir pada. Cuma yang zahir pada tu daripada saya, bukan daripada Syekh Idris Al-Marwawi. Kenapa berlaku kejatuhan pada terjemahan? Mungkin teks kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim yang ada pada Syekh Idris Al-Marwawi tidak ada pada nuskah beliau kalimah az-zahiru fi. Mungkin wallahu alam, atau ada sebenarnya tetapi ketika menterjemah tidak perasan, lantas terlangkau. Benda tu adalah perkara yang biasa. Rahimahullahu subhanahu taala. Dan ada dan tiada boleh sekali-kali dikatakan yang zahir pada tangan itu najis. Sebab apa? Sebab apa tak boleh sebut? Kerana memang tangan sebelum tidur bersih. Macam mana kita nak kata tangan saya selepas tidur sudah menjadi bernajis? Lain kalau bangun-bangun tidur tu dia melepek terus. Okey, tu memang tak ada syak-syak dah. Yakin 100% dah tu. Tapi kalau tak ada, tengok okey je. Baru bangun selamba biasa. Suci je bau dia. Maka mengapa nak dikatakan tangan itu ada najis? Dan adapun hadis di dalam masalah 128 itu ditanggungkan atas makruh. Larangan pada hadis 128 ini, para ulama kita menanggung atas makna makruh. Larangan itu adalah larangan makruh, bukannya larangan haram. Kemudian bermula mazhab kita Syafi'i dan mazhab ulama yang muhaqqiqin. Kemudian bermula mazhab kita Syafi'i dan mazhab ulama yang muhaqqiqin, bahawasanya ini hukum tiada tertentu dengan bangun daripada tidur. Bahkan yang diiktibarkan padanya itu ialah syakkan pada najis tangannya. Maka manakala syak pada najisnya, makruhlah baginya menyelamkannya di dalam bejana sebelum membasuhnya. Sama ada ia bangun daripada tidur malam atau siang hari, atau syak pada najisnya daripada tiada tidur. Dan inilah mazhab jumhur ulama. Dalam hadis hanya membicarakan tentang hukum memasukkan tangan selepas bangun daripada tidur. Isunya syak. Mungkin tangan bernajis, syak. Jadi para ulama mengkiaskan hadis ini, mereka menjadikan hadis ini dan dikiaskan segala masalah-masalah yang lain. Contoh, rasa-rasa macam terpegang najis tadi. Dah basuh belum? Dia tak ingat. Dia syak dia pegang najis atau tidak? Rasa macam terpegang najis. Betul ke pegang?
Okey, sekarang dia dah syak tangan dia bernajis. Ni baru contoh dia baru bangun, dia buat kerja sembelih lembu apa semua. Dia duk syak, tadi pegang tak lembu tadi? Atau tak pegang? Dia duk pening tu. Asal-asal memang tak pegang, cuma timbul syak, pegang tu tidak, pegang ke tidak? Dia tak yakin. Kemudian dia nak masukkan tangan terus ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah. Macam mana penangan syarat dalam masalah ini? Berdasarkan kaedah qiyas, juga tidak boleh dimasukkan tangan tersebut ke dalam bejana. Kerana kita syak tangan dia bernajis. Bila syak tangan dia bernajis, dia masukkan tangannya ke dalam air, maka air tadi akan menjadi mutanajis. Kalau betul pada tangannya ada najis. Oleh kerana kita tak pasti ada najis ataupun tidak, maka kita elakkan perkara tadi. Seperti dalam hadis yang kita bicarakan sekarang ini, tentang masalah orang yang baru bangun daripada tidur. Bahkan yang diiktibarkan padanya itu ialah syakkan pada najis tangannya. Maka manakala syak pada najisnya, makruhlah baginya menyelamkannya di dalam bejana sebelum membasuhnya. Sama ada ia bangun daripada tidur malam atau siang hari, atau syak pada najisnya daripada tiada tidur. Dan inilah mazhab jumhur ulama'. Dan telah dihikayatkan daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala akan satu riwayat bahawasanya jika bangun seorang daripada tidur malam, makruhlah ke atasnya akan sebagai makruh tahrim. Dalam buku kita makrum, makrum tahrim. La'alla sawab sesilap tu. Huruf mim tu tukar kepada huruf ha. Setakat belajar usul fiqh tak jumpa lagi makrum. Makruh ada. Jadi mungkin berlaku kesilapan dari segi cetakan. Makruhlah ke atasnya akan sebagai makruh tahrim. Makruh tahrim maknanya perbuatan itu adalah haram. Dan saya telah sebut sebelum ni, istilah makruh tahrim, makruh tanzih ini adalah istilah dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Makruh tahrim sama makna dengan makna haram di sisi kita. Makruh tahrim di sisi Imam Abu Hanifah sama makna dengan haram di sisi kita. Makruh tanzih di sisi Imam Abu Hanifah sama makna dengan istilah makruh di sisi kita. Dengan sedikit perincian yang tak dibincangkan di sini. Makruhlah ke atasnya akan sebagai makruh tahrim, menyelamkan tangan ke dalam wadu. Bariskan molek tu. Walaupun Syekh Idris tidak bariskan, kita bariskan. Sebab wudu adalah perbuatan kita yang meletakkan air ke muka, tangan serta niat tu. Itu namanya wudu. Adapun wadu adalah air yang ditakung untuk tujuan berwudu. Jadi isunya kita tak bincang pasal wudu, kita bincang pasal wadu, air yang ditakung sebut. Saya baca sekali lagi. Dan telah dihikayatkan daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala akan satu riwayat bahawasanya jika bangun seorang daripada tidur malam, makruhlah ke atasnya akan sebagai makruh tahrim, menyelamkan tangan ke dalam wadu. Dan jika bangun ia daripada tidur siang hari, makruh ia akan sebagai makruh tanzih. Dan telah muwafaqat akan dia atasnya Daud al-Zahiri, kerana bergantung atas lafaz bermalam yang di dalam hadis itu, iza bata ahadukum, bila bermalam salah seorang di kalangan kamu. Jadi di sisi Imam Ahmad berdasarkan satu riwayat, kalau tidur malam, bangun daripada tidur malam, kita selamkan tangan ke dalam air, haram perbuatan tadi. Pandangan ini juga turut dipegang oleh Syekh Daud al-Zahiri, pengasas mazhab al-Zahiriyah. Kerana hadis menyatakan izabata, bila bermalam. Jadi bila bersiang, maka tidaklah jadi larangan berdasarkan ijtihad satu pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini mazhab dhaif sangat-sangat. Pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini dan juga pendapat Syekh Daud al-Zahiri adalah dhaif sangat-sangat. Kerana bahawasanya Nabi SAW menjaga ia atas illah dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dan bermula maknanya bahawasanya tiada aman najis atas tangannya. Jadi bila Nabi tutup hadis tadi dengan ucapan fa innahu la yadri aina batat yaduhu, ini menunjukkan larangan tadi atas dasar syak. Bila syak, tak kira lah malam, siang, tengah, walaupun tak tidur, bila timbul saja syak tangan kita bernajis, maka janganlah dimasukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu.
Jadi illah dia adalah kerana syak tangan bernajis. Dan bermula maknanya bahawasanya tiada aman najis atas tangannya. Mungkin tangannya bernajis. Dan bermula ini makna mungkin tangan kita bernajis ini adalah makna yang umum, meliputi sama ada bangun daripada tidur malam, bangun daripada tidur siang, walau tak tidur sekalipun. Umum. Kerana ada ihtimal najis pada tidur malam dan siang hari dan dalam jaga. Kita tak tidur pun mungkin tangan kita bernajis. Contoh kita buat kerja, tengok ada tai lembu. Lepas tu kita fikir, aku pegang tak pegang, pegang tak pegang. Jadi kita tak pasti. Jadi timbul syak. Jadi dalam keadaan begitu, kalau kita selum tangan kita ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah, kita telah melakukan perbuatan yang makruh. Dan disebutkan malam atau tiadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, la'alla sawab atau tiadanya itu adalah perlu ditukar. Ini kerana kalau kita lihat ucapan Syekh Idris Al-Marbawi ini, ucapan ini adalah merupakan terjemahan kepada ucapan Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu ta'ala. Kalau kita buka syarah Sahih Muslim karangan Al-Imam An-Nawawi, teks asal beliau akan menyatakan wa zakaral laila alif waw lam alif. Alif waw lam alif boleh baca dua, aula ataupun awalan. Kan? Alif waw lam alif. Aula maknanya atau tidak. Jadi Syekh Idris faham kalimah alif waw lam alif ini dengan maksud atau tiada. Maksud dia atau tidak. Tapi dalam masa yang sama boleh juga dibaca awalan, yang bermaksud yang pertamanya. Saya baca ayatnya, wa zakaral lail alif waw lam alif likaunihil ghalib wa lam yaqtasir alaihi khaufan min tawahhumi annahu maqsusun bih bal zakaral illata ba'dah. Jadi kalau kita hayati ucapan Syekh Imam An-Nawawi, maka berat hati saya menyatakan bahawa kalimah alif waw lam alif itu dibaca dengan awalan, bukannya aula. Bila dibaca dengan awalan, maknanya terjemahan atau tiadanya itu adalah tidak tepat. Jadi wallahu taala a'la wa a'lam, terjemahan awalan itu adalah yang pertamanya. Mungkin tuan-tuan boleh buatlah dalam bentuk apa? Jangan dipadam terus kalamnya Syekh Idris Marwawi atau tiadanya, tapi buat nombor di atas tu sebagai contoh dan kita tulis la'alla sawab, yang tepat bukan atau tiadanya, sebaliknya adalah yang pertamanya. Sebab isunya Rasulullah SAW sebut yang mula-mula apa dia? Iza bata ahadukum, bila bangun salah seorang daripada tidur malam. Kemudian yang keduanya Rasulullah datangkan pula hujung hadis dengan illah, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jadi wallahu alam, moga-moga yang tepat bukannya atau tiadanya, tapi adalah yang pertamanya. Baik, saya baca keseluruhan ayat. Dan disebutkan malam yang pertamanya kerana keadaannya ghalib. Kalimah ghalib maknanya biasanya. Dan tiadalah diringkaskan atasnya kerana takutkan tawahum. Tawahum maknanya takut orang salah faham. Kalimah Arab tu tawahum. Tawahama ya tawahamu tawahuman. Kerana takutkan tawahum, iaitu takutkan salah faham, bahawasanya makhsus dengannya, bahkan sebut illah kemudian daripadanya. Jadi Imam An-Nawawi nak menyatakan Rasulullah sebut pada awalnya adalah bila bangun seseorang itu daripada tidur malam. Tapi mungkin orang salah faham, maknanya tidur malam je, tidur siang tak perlu. Maka Nabi pun datangkan di hujung hadis dengan makna fa innahu la yadri aina batat yaduh, supaya ucapan akhir ini akan menjelaskan bahawa bangun daripada tidur malam itu bukan maksud baginda Nabi, tetapi ghalibnya orang tidur waktu malam. Jarang sangat orang tidur dalam kelas. Jarang sangat orang tidur dalam tengah khutbah. Orang tidur malam saja. Jarang. Tak tahulah kalau kat sini jadi biasa, wallahu alam. Okey. Anablah semuanya. Itu ejaannya lah. Tapi la'alla saw inilah. Inilah. Jadi huruf ba tu boleh tambah satu lagi titik. Inilah semuanya hukum apabila pada najis tangannya. Para hadirin, kalau kita tengok teks tadi, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi
Hadza kulluhu idza syakka fi najasatil yad. Hadza kulluhu idza syakka fi najasatil yad. Jadi bila kita cek teks asal dengan terjemahan Syekh Idris Al-Marbawi, mana berlaku sedikit kalimah yang jatuh. Iaitu kalau nak disamakan terjemah dengan teks asal, dia akan berbunyi, inilah semuanya hukum apabila syak ia. Idza syakka. Okey? Jadi saya cadangkan ditambah kalimah syak ia. Cuma kalimah syak ia tu daripada saya, bukan daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Untuk menyeragamkan terjemahan dengan teks asal. Teks asalnya berbunyi, hadza kulluhu idza syakka fi najasatil yad. Jadi ucapan penuhnya akan berbunyi, inilah semuanya hukum apabila syak ia pada najis tangannya. Maksudnya apabila dia syak, cuma nak bagi sama dengan gaya Syekh Idris Al-Marbawi, syak ia. Orang dulu cara bahasa dia memang begitu. Baik, 130 masalah menyelamkan tangan tidur yang diyakinkan sucinya. Maka jikalau seorang yang jaga dari tidurnya, yang yakin ia akan suci tangannya, yakni tiada syak akan kena suatu najis di dalam tidurnya, dan menghendaki ia menyelamkan ke dalam air. Maafkan saya, dan menghendaki ia menyelamkannya ke dalam air yang hendak dibuat air semayang, apa hukumnya? Contoh, satu orang yang diikat di atas tiang. Dia nak tidur malam, ikat terus. Tangan kena ikat kat belakang. Ikat tu memang tak boleh nak buka dah. Ini garanti dia tidur tu dia tak sentuh langsung kemaluan dia. Okey? Selepas dia bangun bertidur, orang pun buka ikatan, dia pun lepas dia senam sikit, dia nak masukkan tangan dia ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah. Dia pun bangun daripada tidur malam dalam keadaan yakin 100% tangannya tak akan terkena air, sebab telah diikat malam tadi. Sampai dia tak boleh nak bergerak tangan dia. Dia tak boleh nak masukkan tangannya ke dalam kemaluan. Jadi ketika itu memang pasti 100% tangannya tidak bernajis. Jadi macam mana hukumnya? Adakah dia boleh selamkan tangan ke dalam air ataupun tidak? Al-jawab, maka sungguhnya telah berkata satu jamaah daripada ashab kita, bermula hukumnya hukum syak. Lihat masalah 129. Kerana bahawasanya segala sebab najis sungguhnya tersembunyi pada hak kebanyakan orang, maka menutup pintu hukum boleh menyelamkan itu lebih elok, supaya tiada bermudah-mudah padanya oleh orang yang tiada berpengenalan. Ini satu pendapat yang mengatakan, walaupun dia tahu 100% tangannya tak kena najis, tetap kita kata jangan selam. Sebab tak mustahil tengah dia tidur, orang ambil najis letak kat tangan dia. Akhirnya najis tadi kering. Dalam keadaan dia tak tahu sebab dia tengah tidur. Jadi berkemungkinan tu ada. Jadi mengelakkan tu lagi baik berdasarkan pandangan yang pertama. Dan bermula yang asah. Tu pendapat yang pertama, sekarang ni pendapat yang kedua. Dan bermula yang asah, yang berjalan segala jumhur ashab kita bahawasanya tiada makruh padanya. Orang tadi yang kena ikat tangan tadi, dia boleh masukkan tangan dia terus ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah. Sebab dia yakin 100% tangannya tidak bernajis. Adapun kemungkinan itu benda yang syak pula. Benda yang mungkin benda tak pasti. Jadi dia pegang yang pasti, iaitu dia tangan telah kena ikat. Secara adatnya tak akan mampu tangan yang sudah diikat untuk memegang najis. Dan bermula yang asah, yang berjalan segala jumhur ashab kita bahawasanya tiada makruh padanya. Bahkan seseorang itu boleh pilih antara menyelamkannya dengan tiada menyelamkannya dan membasuhnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalimah dengan tiada menyelamkannya, okey, ayat tadi, bahkan seorang itu boleh pilih antara menyelamkannya dengan tiada menyelamkannya. Dengan tiada menyelamkannya. Saya merasakan kalimah ini kurang tepat dari segi terjemahannya. Kerana kalau kita rujuk dalam teks asal Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, ucapan yang berbunyi adalah bal huwa fi khiyarin bainal ghamsi alif waw lam alif. Yang boleh dibaca awalan ataupun aula. Bila dibaca aula, maknanya seperti yang diterjemahkan oleh Syekh Idris, dengan tiada, iaitu dengan tiada menyelamkannya. Tapi kalau dibaca awalan, yang pertamanya. Jadi saya merasakan alif waw lam alif dalam ucapan Syekh Al-Imam An-Nawawi bukan dibaca aula, sebaliknya awalan.
Jadi kalau dibaca secara awalan, ayat penuhnya berbunyi bal huwa fi khiyarin bainal ghamsi awalan wal ghasli. Maksud dia boleh pilih sama ada dia nak selamkan tangan lebih dahulu, kemudian baru dia basuh, atau dia basuh di luar dulu baru dia selam. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan ini dikuatkan lagi dalam kitab Al-Majmu'. Saya bacakan teks kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan, wa in tayaqqana taharata yadihi fawajhan as-sahihu minhuma annahu bil khiyar in syaa ghasala thumma ghamas wa in syaa ghamasa thumma ghasal. Jadi awalan di sini kalimah alif waw lam alif dalam ucapan Syekh Al-Imam An-Nawawi, setelah kita bandingkan dengan ucapan beliau dalam kitab Al-Majmu', maka jelas kepada kita alif waw lam alif yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim adalah awalan, bukannya aula. Jadi kalimah dengan tiada menyelamkannya kurang tepat dari segi terjemahan. Wallahu taala ala alam. Maka cadangan saya adalah kita tukar, buat sedikit nombor dan kita sebut la'alla sawab, terjemahannya adalah yang pertamanya. Yang pertamanya. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebetulan yang kita sedang baca ini saya pernah tahqiq. Tapi yang mendatang kita tak akan sempat untuk buat seperti ini. Nak menceritakan bahawa kitab Bahrul Mazi ini perlu dikhidmat secara baik. Dan antara kesukarannya adalah kita kena rujuk teks beliau, teks Syekh Idris Nabawi dengan kitab Arab asal. Dan Syekh Idris pula tidak menyatakan, dia hanya sebut berkata Nawawi. Dalam kitab apa? Tak tahu. Lepas tu teks Arab pun tak tahu. Kalau kita nak search pun susah. Melainkan kita kena agak-agak, kalau kalimah Melayu ni terjemah ke Arab jadi macam mana? Bila dah agak-agak, kita pun cuba search. Tengok dalam kitab apa. Cuma secara pengalaman saya buat sikit-sikit ni, Syekh Idris banyak ambil pada Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Jadi kalaulah kitab ini diperlakukan seperti ini, kita cek satu-satu, maka kitab Bahrul Mazi akan menjadi kitab yang begitu baik dari segi bacaan, sebab kita dapat melihat secara terus ucapan beliau dengan dibuat sedikit berbanding dengan teks asal dalam bahasa Arab. Moga-moga akan lahir di kalangan kita orang yang akan berusaha keras untuk mentahqiq kitab Bahrul Mazi. Kalau tahqiq betul-betul, dia akan jadi dekat 40 jilid Bahrul Mazi. Nak cerita ni kerja kita banyak. Maka janganlah terlalu banyak kita melakukan kerja-kerja yang lain. Tu siapa nak buat? Kalau setahun sekali, insya-Allah lagi 40 tahun siap. Kalau kita buat 2 tahun, kita keluar 1 juzuk, kita target kalau tahqiq dia akan jadi 40 jilid. Kalau kita 2 tahun sekali keluar 1 juzuk, insya-Allah lagi 80 tahun siap. Kalau kita buat 3 tahun sekali, maknanya insya-Allah berapa tahun lagi? 120 tahun lagi siap. Tapi kalau kita buat 10 tahun sekali, insya-Allah lah. 1000 tahun lagi baru siap. Nak ceritanya, siapa lagi nak buat kalau bukan Talibul Azhar Asy-Syarif? Moga-moga Allah mudahkan. Amin ya Rabb. Dan bermula yang asah, yang berjalan. Segala jumhur ashab kita bahawasanya tiada makruh padanya. Bahkan seseorang itu boleh pilih antara menyelamkannya yang pertamanya dan membasuhnya. Maksud dia boleh pilih sama ada dia nak masukkan tangan terus ke dalam air, kemudian baru dia cedok dia nak basuh, atau dia basuh kat luar dulu baru dia masukkan tangan ke dalam air. Sebab tangan dia sudah yakin 100% tidak ada najis. Bahkan seorang itu boleh pilih antara menyelamkannya yang pertamanya dan membasuhnya. Kerana bahawasanya Nabi SAW menyebutkan tidur dan menjagakan sebabnya dan iaitu syak. Nabi menyebutkan tidur dan menjagakan sebabnya dan iaitu syak. Sebab dia apa? Sebab kenapa Nabi sebut tidur? Sebab tidur adalah mazinnatu syak, mazinnatun najasah. Tidur adalah sumber kepada seseorang itu dia akan tak pasti tangan dia bernajis ataupun tidak. Maka sebenarnya kepala sebabnya adalah syak. Tidur itu hanyalah asbab kepada syak, salah satu sebab. Jadi sebarang sebab-sebab lain yang membawa kepada syak, begitu jugalah keadaannya. Tidak boleh tangan itu dimasukkan ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah. Maka apabila ternafi illah, ternafilah pula makruh. Bila ternafi illah, ternafilah hukum
makruh tersebut. Kita belajar dalam ilmu usul fiqh, wal hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum dia akan berputar bersama dengan illah di antara wujud dan juga tiada. Ada illah adalah hukum, tak ada illah tak adalah hukum. Tangan, bila syak tangan ada najis, makruhlah selam. Kalau tangan tak syak lagi, 100% memang yakin tak bernajis, maka tiadalah makruh kita menyelamkan tangan ke dalam air tersebut. Wal hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. 131 masalah. Qolah tiada bercebok, bagaimana membasuh najis di tangan? Detail Syekh Idris Nawawi ni, dan beliau banyak mengambil daripada syarah Sahih Muslim. Seakan-akan kita juga sedang membaca Syarhun Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala ala Sahih Muslim. 131 masalah. Qolah tiada bercebok, bagaimana membasuh najis di tangan? Telah berkata ashab kita, apabila adalah air itu di dalam bekas besar dan dalam batu besar atau qolah besar dan sebagainya, dengan sekira-kira tiada upaya menuang daripadanya dan tiada padanya cebok atau gayung, maka jalan mengambil airnya ialah dengan mulutnya. Kemudian basuhlah tangan dengan air mulut itu. Maknanya kalau dia baru bangun tidur, nak celup tak boleh. Air kolah kan. Nak cari gayung tak ada. Cara dia, mula-mula dia komo-komo lalu baru bangun tidur dahsyat, nanti air tu jadi mustakmal. Mustakmal apa ya? Tidak jadi mustakmal. Maknanya dia bercampur dengan air liur dia. Kalau air liur dia tu air liur najis, bernajislah air. Kalau air liur dia bukan bernajis, air itu sudah bercampur dengan benda tahir. Sebab air liur mungkin najis, mungkin tak najis. Tengok cara tidur. Kalau dia tidur, kepala dia ke bawah, kaki ke atas, bila dia tidur gitu, keluar air liur, garanti air liur itu najis. Tapi kalau dia tidur, ada bantal, kepala dia tinggi, badan ke bawah, air liur dia adalah bukan najis. Cuma ngerilah. Jadi dia basuh dulu, selesai, kali kedua, okey, itulah cara dia. Gayung sentiasa ada, jangan takut. Dengan mulutnya, kemudian basuhlah tangan dengan air mulut itu. Atau diambil air dengan hujung kain yang bersih, atau bertolong dengan apa-apa yang lain daripadanya, wallahu alam. Kalau pakai sangat, dia ada buat tuala, selamkan air dalam tuala, dapatlah air. Lepas tu perah, basuhlah tangan. Itu teknik yang diajar. Teknik ni agak tradisional, tapi kita yang hidup zaman moden ni, mari masalah pening juga mikir cara jalan penyelesaian. Jadi sekurang-kurangnya dengan kita baca kitab-kitab lama begini, kita tahu teknik orang tradisional dulu macam mana. Contoh macam zaman baginda Nabi tak ada tandas dalam rumah. Tapi baginda Nabi ada satu bekas khusus yang kalau Nabi nak buang air kecil, Nabi akan buang air kecil dalam bekas tersebut di tengah malam. Kemudian besoknya Nabi akan letakkan air kencing Nabi ke tempat lain. Kalau zaman kita hari ni, kalau nak bangun tak lepas, dah tak sempat, Nabi terfikir terus. Standby satu botol kan. Jadi apa-apa terus kat situ selesai. Jadi kita dah ada idea berdasarkan pengalaman orang-orang dulu. Kau dia buat 132 masalah. Air sedikit kena najis, apa hukumnya? Dan apa hukum najis datang kepada air? Bermula air yang sedikit yang kena najis itu, najislah ia pada hukumnya. Dan jikalau nahas, moga-moga yang tepat adalah najis. Tambah titik di situ. Bermula air yang sedikit yang kena najis itu, najislah ia pada hukumnya. Dan jikalau najis itu sedikit sekalipun, moga-moga yang tepat sekalipun, tak ada titik di situ. Dan tiada ia mengubahkan air sekalipun. Ini dibincangkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau air kurang daripada 2 kulah, masuk saja najis, air berubah ke tak berubah ke, tetap air itu menjadi mutanajis. Wa ma'un najis wa huwa allazi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain. Bermula air yang sedikit yang kena najis itu, najislah ia pada hukumnya. Dan jikalau najis itu sedikit sekalipun dan tiada ia mengubahkan air sekalipun, maka bahawasanya menajislah ia akan dia. Kerana bahawasanya selangkan seorang yang jaga. Selangkan sama makna dengan sedangkan. Sedangkan, selangkan sama makna. Qalahu qamus diwan. Selangkan sama makna dengan sedangkan.
maka bahawasanya menajislah ia akan dia, kerana bahawasanya selangkan seorang yang jaga dari tidurnya, maka ia hendak mencelup tangannya ke dalam air yang hendak diperbuat wuduk, iaitu disuruh Nabi basuh di luar akan tangannya, dan jangan celupkan tangan ke dalam air sebelum berbasuhnya, maka najis yang datang yang dinampak zahir dan tahu dengan yakin kena kepada air yang sedikit, betapalah tiada najis, bahkan lebih-lebih terang najisnya. Syekh dia kata, hey, ni tangan tak pasti ada najis pun tidak, Nabi kata jangan celup. Hey, ni nampak seketul kat tangan, tak najis lagi. Najis lah. Begitulah ucapan beliau dengan bahasa kita. Kita baca sekali lagi. Maka bahawasanya menajislah ia akan dia, kerana bahawasanya selangkan, iaitu sedangkan seorang yang jaga dari tidurnya, maka ia hendak mencelupkan tangannya ke dalam air yang hendak diperbuat wuduk, iaitu disuruh Nabi basuh di luar akan tangannya, dan jangan celupkan tangan ke dalam air sebelum berbasuhnya, maka najis yang datang yang dinampak zahir dan tahu dengan yakin kena kepada air yang sedikit, betapalah tiada najis, bahkan lebih-lebih terang najisnya. Dan menanhuk, moga-moga yang tepat, menunjuk, mim nunun jin waw qaf, moga-moga yang betul adalah menunjuk. Cuma eja menunjuk tu mim nunun, ataupun boleh juga dieja mim nun waw nun. Kelebihan Jawi kita ni, ejalah macam mana pun, insya-Allah betul, biiznillah. Dan menunjuk hadis di dalam masalah 128 itu, apabila najis datang kepadanya, tiadalah menyucikan. Bersalahan jikalau air datang ke atas najis, maka menyucilah ia akan najis itu. 133 masalah membasuh najis 3 kali. Sungguhnya membasuh najis yang diyakinkan najisnya, sunat basuh 3 kali. Dengan dalil hadis dalam masalah 128 itu juga, iaitu selangkan najis. Selangkan itu sedangkan. Selangkan najis yang disyakkan kena tangan di dalam tidur, disuruh Nabi basuh 3 kali, maka membasuh najis yang tahqiq kena itu lebih aula. Tahqiq maknanya betul-betul nampak jelas. Tahqiq sama maknanya dengan pastilah, kalau ikut dalam bahasa Melayu kita. 134 masalah membasuh najis yang disyakkan. Najis yang disyakkan kenanya ke tubuh itu, sunat membasuhnya. Najis yang disyakkan, syak bukan yakin. Kalau yakin kena basuh. Yakin memang nampak betul sebiji kena ke badan, maka wajib basuh. Tapi kalau syak, takut terkena najis lah, tadi kawasan ni buang air dah cuci dah, takut ada lagi najis, kita syak, maka ketika itu sunat membasuhnya, tidak wajib. Najis yang disyakkan kenanya ke tubuh itu, sunat membasuhnya dengan dalil sabda Nabi SAW di dalam hadis pada masalah 128 itu, iaitu disuruhnya basuh akan tangan orang yang, moga-moga yang tepat, orang yang, tambah lagi 2 titik, iaitu disuruhnya basuh akan tangan orang yang bangun dari tidur, yang hendak memasukkan tangannya ke dalam air sembahyang, dan tiada memberi bekas. Maksud dia tidak memadai, tidak memberi bekas di sini maknanya tidak memadai, dan tiada memberi bekas dengan dipercik-percik sahaja kepadanya. Ini bukan najis mutawassithah. Kita syak bukan najis mutawassithah, kita syak najis mukhaffafah. Bila najis mukhaffafah bukan boleh dengan percik-percik, ambil air tuang-tuang gitu je mesti dihilangkan zat najis. Cuma dah tak yakin, tak pasti ada najis tidak, mari kita basuhlah konon-kononnya tangan kita ada najis. Dan tiada memberi bekas dengan dipercik-percik sahaja kepadanya, kerana Nabi SAW bersabda ia di dalam masalah 128 itu, hatta yaghsilaha, hingga membasuh ia akan dia, dan tiada dikatanya hatta yaghsilaha au yarushaha. Yarushaha maknanya dipercik-percik. Nabi tak sebut pula sehingga dia membasuh tangan tadi atau dia memercikkan air ke tangan. Nabi tak sebut begitu. Sebaliknya Nabi yang sebut hatta yaghsilaha, sampailah dia membasuh tangan tadi.
Maknanya tidak boleh hanya dipercik-percik, sebaliknya hendaklah dibasuh. 135. Ihtiyat pada ibadat. Ihtiyat pada ibadat. Bermula ihtiyat itu maknanya selamat atau keselamatan. Maka mengambil ihtiyat, yakni mengambil jalan keselamatan pada ibadat dan lainnya itu disunatkan dia selama tiada keluar ia daripada sempadannya kepada had was-was. Ihtiyat bagus, tapi kalau sampai pada was, tak adalah. Kenapa ni? Saya tadi berjalan, saya duduk duduk di kursi bas. Mungkin orang dulu pernah muntah atas kursi ni. Jadi kursi ni bernajis. Jadi saya takut saya ada basah lah kali. Habis. Setiap kali aku sembahyang dia basuh habis semua badan dia. Itu dahsyat. Itu bukan ihtiyat. Itu sudah was-was. Maka bila was-was dia tak boleh. Dia kena lawan was-was tadi. Maka farak. Macam kita dah bincang sebelum ni, kalimah farak itu adalah bermaksud maka beza. Diambil pada kalimah Arab al-farq. Cuma mari ke orang Kuala disebut farak. Farak sama maksud dengan al-farq, iaitu beza. Maka farak antara ihtiyat dan was-was itu kalam yang panjang. Telah menerangkan dia oleh Imam Nawawi di dalam Babul Aniyati, daripada kitabnya yang bernama Al-Majmu'. Boleh buka lah maknanya. Kalau siapa nak rujuk, para hadirin dirahmati Allah. Saya tak tulis dia punya di mana dalam kitab Majmu', kena cari sendirilah. Baik, 136 masalah sindir dan kias dan menggunakannya. Adalah menggunakan perkataan sindir dan kias itu sunat apabila tiada dapat atau canggung mulut menerangkan dengannya. Canggung ni jadi malu, jadi tak sedap, jadi rasa tak selesa, canggung. Adalah menggunakan perkataan sindir dan kias itu sunat apabila tiada dapat atau canggung mulut menerangkan dengannya. Kerana bahawasanya Nabi SAW berkata, la yadri aina batat yaduh, di dalam masalah 128 itu. Nabi tak sebut pula bila kamu bangun bertidur, janganlah sebab kamu tak tahu entah tangan-tangan pergi pegang maluan masuk dalam kemaluan belakang. Nabi tak sebut begitu. Tapi Nabi sebut dia tak tahu di mana tangan dia bermalam. Maksudnya Nabi menggunakan bahasa kiasan. Orang boleh faham. Maksudnya kita tak tahu tangan kita pegang apa sewaktu kita sedang tidur. Entah ke pegang kemaluan yang ada najis dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan bila kita bercakap, jaga bahasa. Jangan cakap terang-terang sangat. Melainkan kalau memang tak ada cara dah, terang sikit lah. Tapi cukup dengan kadar yang diperlukan. Dan inilah masalah hari ni. Dalam bercakap tu kadang-kadang dia kata saya cakap benda betul lah. Tapi ayat dia terlalu sensor. Terlalu tidak menjaga dari sudut adab. Dan tiada disarihkannya dengan katanya fala'alla yadahu waqa'at ala duburihi aw zakarihi. Nabi tak sebut begitu. Maksud dia, kalau kalimah ini maknanya fala'alla yadahu waqa'a ala duburihi aw zakarihi, maka dia tak tahu adakah tangannya jatuh kena pada duburnya atau zakarnya. Nabi tak sebut begitu kerana benda tu agak memalukan. Sebut benda kemaluan ni benda yang memalukan. Jadi Nabi guna bahasa kiasan, orang boleh faham. Yang penting sampai maksud. Dan tiada disarihkannya dengan katanya fala'alla yadahu waqa'at ala duburihi aw zakarihi, atau seumpamanya, dan jika sabda Nabi itu bermakna dubur dan zakar atau lainnya sekalipun. Dan bagi ini ada beberapa bandingannya yang banyak di dalam Quran yang mulia dan di dalam hadis-hadis yang sahihah. Dan sunat itu apabila tahu dan harti orang yang mendengarnya. Harti maksud dia mengerti. Harti maksud dia mengerti. Dan sunat itu apabila tahu dan harti orang yang mendengarnya. Sindir dan kias, iaitu kinayah yang dimaksudkan. Tapi kalau kita sebut gini-gini lah, benda tak faham lah, kita mengguna bahasa kiasan lagi, tak faham lah. Kalau tak faham, terang betul-betul lah, jelas bagi faham. Maka jika tiada ada yang demikian itu, maka tak dapat tiada dengan sarih, dengan jelas-jelas.
supaya tiada kesamaran dan tiada jatuh ke lain daripada yang dimaksud. Dan atas inilah ditanggungkan barang yang datang ia daripada yang demikian itu, hal keadaannya sarih dengannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada rezeki besok kita akan masuk pada hadis yang ke-22 biiznillah subhanahu wa taala. Masalah-masalah dalam kitab ni kita tak dapat hurai secara satu persatu. Dan saya pun macam dah terbanyak hurai dah ni. Besok kita tak hurai lagi dah. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma lebihnya bila kita baca mesti kita tak faham. Bila tak faham tu bagus. Sebab kita tahu apa yang kita tak tahu. Orang yang dia tak mau membaca, dia tak tahu apa. Dia relax, dia tenang, hati dia gembira sebab dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Orang ni semua tension. Kenapa aku tak tahu? Aku tak tahu tapi aku tak tahu. Dia tak tahu apa. Jadi dia tenang. Lebih baik bagi talibul ilmi tu dia tension sebab dia tak tahu benda yang dia tak tahu. Benda yang dia tahu dia tak tahu. Alhamdulillah dengan kita baca ni mungkin di kalangan kita ada yang akan balik, rujuk balik dalam syarah Sahih Muslim, buka balik yang kitab fiqh, murajaah balik. Jadi benda tu akan menambahkan lagi thaqafah kita biiznillah subhanahu wa taala. Dan kelebihan majlis samak, majlis yang dibaca tanpa hurai banyak ni adalah supaya kita dapat mendengar keseluruhan isi kitab. Dalam masa yang sama dia akan menimbulkan perasaan-perasaan ingin tahu. Dengan ingin tahu itu perlu diselesaikan dengan cara mencari penyelesaian dengan cara membaca, membuat kajian dan sebagainya. Moga-moga diberkati Allah. Sekadar itu dahulu, marilah kita sama-sama menangguh dengan kita bersalawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal ala as'adi makhluqatika Madin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama kiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa dhunubal muslimina jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadika tawwabin wa ja'alna min ibadikal mutatahhirin. Allahumma tahhir qulubana minar riya'i wan nifaqi wat takabbur ولا تجعلنا من عبادك الذين لا يدخلون الجنة يا أرحم الراحمين. ارزقنا الجنة بشفاعة الحبيب المصطفى. ارزقنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. ارزقنا البيت في الجنة بجوار بيت حبنا صلى الله عليه وآله وسلم حتى نراه دائما سرمدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.